Yang keempat adalah khidmat. Khidmat. Okey. Khidmat. Bantuan. Yes. In fact, formula yang saya nak kongsi dengan Tuan Bat, asalnya nanti kita cerita lain lah. Panjang sangat. So kalau kita ada tempoh happier kan, kita ada model sebenarnya, kita ada bincang kan gitu kan. Kita cadang, ini saya nak cerita pasal model happier, HAPPIER, tapi panjang, saya rasa tak cukup ni. Saya hari tu cerita benda ni setengah hari, so saya rasa macam tak panjang pula, tak syok cerita ni. Nak cerita contoh. So, in fact dia berkait rapat dengan apa yang huruf yang pertama tu, H tu, helpful. Kita kena be helpful. So maksudnya kita kat rumah ni, untuk kita design, orang suka kalau kita kan akan suka orang-orang yang tolong kita akan ingat, kita akan kenang. Tuan Bat sendiri pernah tak ada satu masa yang Tuan Bat tengah dalam kesusahan dan Tuan Bat dibantu oleh seseorang? Kalau ada situasi itu, boleh tak Tuan Bat kongsikan siapakah orang tu? Ingat tak nama dia? Ingat banyak. Saya ni banyak orang tolong dan Allah hantar orang untuk tolong ni. Antaranya tu Azam Sabtu lah. Waktu saya terkial-kial waktu masuk BNI dulu. Alright, okay. So saya macam mana nak buat ni kan. Lepas tu kena jadi presiden pula So Tuan Azam tolong dan itu antara orang yang memang saya takkan lupa sebenarnya. Tu saya punya sifu. Alright. Okay. Tapi memang betul Tuan Azam. Kita memang tak boleh lupa orang yang membantu kita. Especially dalam keadaan yang kita sangat-sangat desperate kan. Dan memang kita tak boleh lupa. So, bantulah, tolong. Kalau macam kadang-kadang anak kita nak perlu bantuan ni lebih simple je. Nak ikatkan tali kasut. Kadang-kadang nak ambilkan kat rak yang tinggi, benda kecil macam tu tau. Pada kita benda tu benda remeh, benda yang tak payah buat. Pandai lah buat lah, ataupun suruhlah kakak engkau buat, engkau ni menyusahkan aku, tak nampak aku tengah sibuk buat kerja ni kan. Wow, dalam satu nafas tu ada 8 isi penting tu Azam Bat, dahsyat. Okay. Alright. So, kadang-kadang kita rasa macam benda tu mengacau kita rasa macam benda tu, benda ni pun nak suruh aku ke? Tapi yakinlah bila kita buat benda tu akan menyemai benih kasih sayang dalam hati dan jiwa mereka, dan benda tu dia akan ingat. Dia akan translate sebagai kasih sayang, dia akan translate sebagai cinta. In fact kalau kita buat untuk pasangan kita, buatkan something, pagi-pagi kita masakkan dia, sarapan ke, buat benda simple. Basuhkan baju, sediakan baju, tak jatuhlah martabat orang lelaki kalau buat benda tu. Tapi kan itulah kadang-kadang tu lelaki, bukan kita lah Tuan Azam, takkan kita. Ada lelaki lain yang rasa macam kalau aku tolong buat kerja-kerja isteri ni kan, satgi tak ke jatuh aku punya martabat kedaulatan sebagai seorang suami. Boleh kita ubah sikit tak? Kita reframe balik. Tuan Azam, sekarang ni kita perlukan reframing balik tentang hal tu. Macam ni, sebenarnya kalau kata lagi nak basuh pinggan, kalau makan kan isteri dah masak banyak kan, kita nak masak tak pandai, so isteri lah yang masak. Kalau kita pandai masak, kita masak. Tapi sebab kita pandai, kalau boleh masak, tapi kalau masak takut ada ramai yang sakit perut lah, ataupun yang mudah dan sebagainya. Dan sebagainya, nak masbillah. Basuh boleh, basuh pinggan semua boleh kan. So kita bukan basuh pinggan sebenarnya, tapi kita bukan cuci pinggan, kita cuci hati kita. So benda tak menjadikan kita hina, bahkan kita jadi orang yang mulia. Sebab setiap pinggan yang kita basuh tu, kita bukan bersihkan pinggan, kita bersihkan hati kita. So I think kalau kita start reframe, saya rasa benda ni yang ajar saya adalah tak lain tak bukan mentor kepada ramai speaker dan juga motivator, inspirator dekat Malaysia ni, Dato' Dr. Fadila Kamsa. I think bila saya benda tu, saya terus reframe dan saya ni jenis yang memang suka bagi khidmat. Tapi kadang-kadang bila kita balik kita, dia rasa macam letih lah, tak puasa lah, aku rasa dia pergunakan dan sebagainya kan. Tapi bila Dato' Fadila Kamsa cakap macam tu kan, saya terus rasa macam in fact ada hadis tu tak kuat dia punya riwayat dia tu kan. Tapi disebutkan bila kita cuci pinggan mangkuk, kita buat bersih tu, sebenarnya kita bersihkan hati kita. In fact kan banyak kisah-kisah ulama-ulama yang besar, bila dia rasa macam dia rasa dah bangga kan, rasa ujuk takjub dengan diri dia pergi kat masjid, cuci toilet dan sebagainya kan. Tujuan kenapa? Nak cuci hati dia balik, nak rendahkan ego dia. In fact macam kita ni ialah kat luar naik atas pentas kan, gembira kan semua. Wow. Okay.
Kan sama jugalah macam saya pun sama. Cakap, Tuan Azam nak selfie sikit. Kita rasa macam kat luar macam tapi balik rumah kita basuh pinggan, kat rumah kita basuh baju, siram baju dan sebagainya. So benda tu tak menjadikan kita hina. In fact, dia sebenarnya menjaga hati kita. Sebab especially untuk orang yang sangat-sangat meriah dengan pujian. So orang macam kita ni especially, ataupun sahabat-sahabat kita menonton, mungkin setengah anda usahawan, dan usahawan ni biasalah bila kita post something kat social media, orang sorakkan bukan main lah, like beratus-ratus dan sebagainya kan. Ataupun bila kita kat luar, kat pejabat, mungkin kita ni signifikan dan orang puji kita, takut pujian kita tu, pujian yang kita terima tu membuatkan hati kita ni tenggelam dalam perasaan ujub dan takjub dengan diri kita tau. Takut kita jadi bangga diri, takabur, dan benda-benda tu sebenarnya tak ada tempat dalam syurga. Yes. Betul. So macam saya cakap tadi lah, saya rasa ramai dah. Okay, saya nak semua orang stay, jangan pergi lagi basuh pinggan. Saya tahu semua orang dah, yang suami-suami tu aku nak pergi dah reframe dah ni, kata aku nak pergi sebab aku nak cuci. Tak apa, insyaAllah lepas ni kita cuci berjemaah. Kalau dah habis cuci pinggan jiran, satu barisan rumah tu kita akan cuci insyaAllah.